Persatuan Khidmat Nasihat Pencarum Perlindungan Sosial Malaysia SPCAAM mencadangkan agar pekerja di negara ini dibenarkan bekerja sehingga umur 65 tahun ke atas kerelaan mereka sendiri susulan perdebatan umur persaraan rasmi negara. Penasihat Buruh Antarabangsa SPCAAM, Calitus Anthony D'Angelis berkata, mereka tidak boleh dipaksa untuk bersara dan bekerja. Menurutnya, sekiranya mereka ingin melanjutkan usia persaraan, tidak seharusnya melibatkan pekerjaan secara kontrak kerana ia akan menimbulkan amalan pekerjaan yang tidak menentu dan mengeksploitasi tenaga kerja. Dan sudah bersedia untuk mengulas lanjut di Google Meet adalah Datuk Dr. Madeline Berma, merupakan Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Sudah tentu kita nak bincangkan mengenai had umur persaraan. Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak setuju, dan dalam masa 20 tahun je saja kita dah saksikan perubahan had persaraan ni berlaku 3 kali. Kalau sekali lagi berlaku, ini adalah kali keempat. Dan untuk had umur persaraan daripada kepada 65 tahun, kita telah dibincangkan, telah dicadangkan 10 tahun dulu untuk Malaysia. Jadi kalau kita lihat sejak kebelakangan ini, isu ini kembali hangat diperdebatkan oleh pelbagai pihak. Jadi bagaimana disebalikkan perdebatan, perbincangan chaos ni, Datuk boleh bantu kami fahami apakah kekuatan dan kelemahan meningkatkan had usia persaraan ini? Okey, terima kasih Nina. Selamat pagi. Okey, kalau kita lihat ya, isu ini adalah satu isu yang dah lama reda dah. Ya. Tadi walaupun Nina kata dah berapa kali dari umur persaraan ini ditingkatkan, tetapi kalau kita lihat ya, atau kita ikuti perkembangan ini, sebenarnya setiap kali isu ini diketengahkan, maka setiap kalilah kita akan mendengar perdebatan yang hangat yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi ada dua pandangan yang berbeza di sini. Ada yang mengatakan bahawa kenapa perlu kita tingkatkan umur persaraan. Bagi mereka yang dah sampai had umur, dia kata, maka biarkan mereka retire. Biarkan mereka untuk bersara dan menikmati kehidupan yang selepas bersara dan menyumbang dalam cara yang lain. Banyak lagi yang mereka boleh lakukan untuk menyumbang kepada pembangunan diri mereka, keluarga mereka dan juga kepada negara. Bukan semestinya bekerja. Itu satu pandangan ya. Satu pandangan lagi yang banyak didorong oleh ahli-ahli ekonomi dan juga mereka yang merasakan bahawa di Malaysia, negara tu sebenarnya macam sekarang ya, kita lihat kita menghala ke apa digelar sebagai negara tua. Penuaan sudah berlaku, iaitu apa yang dimaksudkan di sini, peratusan jumlah orang yang melebihi umur 60 tahun dan tak lama lagi ialah ia akan meningkat kepada 30%. Jadi bermaknanya jumlah rakyat Malaysia yang jangka hayat kita sekarang semakin baik. Semakin baik disebabkan oleh kemajuan kesihatan dan sebagainya. Jadi bermakna, bayangkan kalau mereka bersara umur 60 tahun, sedangkan jangka hayat mereka ramai yang hidup sehingga lebih 70 tahun ataupun kalau di wanita lebih lama mungkin 73, 75 dan lelaki mungkin 73 ya. Saya tak berapa pasti yang itu, tapi memang begitu 75 atau 73 lelaki dan wanita. Jadi bermaknanya di sini ada lebih 15 tahun yang mana selepas bersara pekerja ini dikatakan sebenarnya mereka ini perlu masih dapat lagi menyumbang kepada organisasi, kepada negara dan sebagainya. Jadi bermaknanya adalah satu pembaziran dari segi sumber manusia. Maka debat ini berterusan. Tapi ahli ekonomi lebih cenderung untuk mengatakan bahawa lebih banyak faedah kalau kita meneruskan umur persaraan ini. Itu dulu Nina. Baik, kalau kita nak cakap, kalau kita mengimplementasi atau kita tingkatkan had umur yang baru kepada 65 tahun, persoalannya adakah Malaysia mempunyai kapasiti untuk tingkatkan jangka hayat pada masa ini dengan mengambil kira tahun ini Malaysia tengah memberi fokus, Malaysia termasuk negara lain memberi fokus yang utuh kepada recovery process, termasuk juga dengan baru-baru ini untuk meningkatkan foreign direct investment, pelaburan antarabangsa dan juga memberi tumpuan kepada pelaburan domestik juga.
Okey, ada pandangan yang mengatakan kita bukan dia macam GST, jangan terus implement. Mana terus lompat ke 65 tahun. Ada pandangan yang mengatakan satu ialah kita mengikut sektor. Tapi ini ada yang mengatakan bahawa ini diskriminasi. Ada setengah-setengah sektor mungkin kita boleh lanjutkan usia, ada setengah tu mungkin kita kekalkan dulu 60 tahun. Itu satu, mengikut sektor. Ada satu lagi yang mengatakan kita staggerkan. Maknanya jangan terus lanjutkan ke umur 65 tahun. Tapi mula-mula dengan 60, mula-mula kita 60 sekarang. Mungkin naikkan ke 62, kemudian 64 ataupun 65. Jadi maknanya satu ialah ikut umur, satu ialah mengikut sektor. Jadi ini yang dikatakan yang penting sekarang ialah akta itu perlu dilanjutkan. Itu yang persoalan yang perlu kita fikirkan. Bukan mudah kalau kita nak lihat kepada umur terpaksa sektor ini memerlukan dasar dan polisi ataupun asas yang kukuh. Jadi adakah perlu kita mengubah asas atau penggaris panduan atau peraturan yang lebih fleksibel untuk meletakkan had pesara ini? Sebagai contoh, kita meletakkan 60 ke 65 tahun, namun pesara boleh memilih untuk bersara bila-bila masa. Adakah perkara ini boleh diberi tumpuan? Betul. Ini satu lagi alternatif yang boleh difikirkan. Sebenarnya ramai majikan yang suka dengan alternatif. Itu dia kata jangan kita sebenarnya dia kata kita betul seperti yang Nina katakan tadi, yang penting sekarang ialah kita memberi kebebasan untuk pekerja itu sendiri untuk memilih sama ada untuk melanjutkan atau terpulang pada dia bila yang dia merasakan waktu yang sesuai untuk mereka bersara. Sebab ada juga yang merasakan bahawa dalam keadaan ekonomi yang telah kita lalui, keadaan COVID, banyak keluarga yang merasakan mereka perlu meneruskan dengan bekerja. Itu satu pandangan lagi. So macam saya katakan tadi, saya lebih cenderung kalau dibenarkan mereka untuk bekerja. Ya. Kita nak tengok, nak ambil kira juga dengan penyesuaian dengan pembangunan teknologi, digital, inovasi dan kebanyakan industri ataupun sektor ini banyak dikuasai oleh anak-anak muda sendiri. Jadi ada yang berkata mungkin tidak sesuai kerana meningkatkan hak umur ni mungkin mereka mempunyai pengalaman yang tinggi namun mereka akan mengurangkan peluang penyertaan tenaga buruh terutama dalam kalangan anak muda. Apakah pandangan Datuk mengenai perkara ini? Okey, memang satu daripada disadvantage kalau kita ada yang pandangan dia mengatakan kalau kita teruskan, kita lanjutkan usia, maka jumlah golongan warga emas seperti saya ini akan melambak dalam sektor ekonomi kita. Maka dia katakan ini akan menjejaskan keupayaan golongan muda untuk menyumbang. Tetapi ini satu pandangan yang perlu kita fikirkan, kita perhalusi sebab dalam dunia knowledge based economy bahawa perkara ini sangat perlu kita beri perhatian sebab bila macam Nina katakan, andaian sekarang seolah-olah golongan tua tu kurang berkeupayaan dari segi teknologi. Tapi saya rasa dalam masa singkat, kalau diberi peluang untuk mereka reskilling, retooling benda ni, saya rasa tidak ada masalah. Cuma bentuk benefit, faedah yang akan dinikmati atau yang perlu diberikan kepada golongan tua ni perlu berlainan sedikit dengan golongan muda. Sebab bila sebuah organisasi ini ramai golongan tua dia ataupun umur persaraan yang makin lewat, maka kita lihat benefit yang perlu diberikan kepada pekerjanya perlu berubah sedikit. Maka kita lihat keutamaan dah mula diberikan kepada aspek kesihatan, bagaimana untuk meningkatkan, itu kan tadi kemahiran yang saya katakan. Sebab kemajuan teknologi ini tidak kira muda ke, pertengahan umur ke, tua ke, perlu dilengkapi dengan kemahiran teknologi baru ni. Datuk, berbakikan seminit lagi. Sekiranya Malaysia tingkatkan had umur untuk kali keempat dalam tempoh 20 tahun lebih ini, adakah ini bermakna kita akan terus menukar dasar dan polisi apabila ekonomi negara sudah pulih sepenuhnya serta mendorong kita untuk ambil kira keperluan pasaran buruh agar dapat kita terapkan elemen kreatif dalam menangani isu ini?
Ya betul ya Nida. Kalau kita lihat dengan adanya debat yang berlaku ini satu peluang yang baik untuk kita memikirkan adakah had persaraan ini wajar ketika ini sebab bagi saya kita sekarang berada dalam proses pemulihan. Maka idea untuk melanjutkan usia persaraan ini perlu diberi perhatian yang serius dan ini juga memerlukan kita mengubah peraturan undang-undang dan juga organisasi yang sedia ada supaya menampung keperluan yang ada dengan adanya pelanjutan usia persaraan ini. Baik, sudah tentu ini adalah antara isu yang selalu hangat diperdebatkan oleh pelbagai pihak dan kita perlu teliti banyak perkara dan beri tumpuan agar kita dapat mewujudkan kebolehpercayaan terhadap pasaran buruh merentasi setiap sektor termasuk juga dengan kerajaan dan juga sektor swasta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Madeline Burma merupakan Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani